berlaku pada Februari tahun ini, di mana Pakatan Harapan memerintah, dia ada majlis presiden. Semua presiden-presiden parti ada seorang pengurusi. Pengurusinya tidak lain tidak bukan Yang Berhormat Langkawi. Adakah Yang Berhormat Kinabatangan setuju? Sepatutnya Yang Berhormat Langkawi bincang dengan semua presiden-presiden itu, menyatakan hasrat untuk Yang Berhormat Langkawi nak letak jawatan sebagai Perdana Menteri. Ini perkara itu tidak berlaku. Yang mana semua presiden-presiden itu tidak tahu Yang Berhormat Langkawi nak letak jawatan. Mereka cuma tahu keesokan harinya setelah surat ini dihantar, di-fax sendiri ke istana. Jadi dalam hal ini pengkhianat utama ataupun lebih senang nak diberitahu, mereka ni siapa yang dikhianati, siapa yang khianat siapa sekarang, sehingga pecah belah hari ini. Dan akhirnya betul apa yang disebutkan oleh Arau tadi, Paguh menjadi penyelamat keadaan. Apakah Yang Berhormat setuju? Saya ingat saya bagi Langkawi jawab. Tuan Yang Dipertua, saya dapati daripada Arau dan juga daripada Baling mengaku bahawa mereka tidak tahu apa yang berlaku di di Hotel Sheraton. Kalau dah tak tahu, tak saya cakap lah. Tetapi yang saya tahu berkenaan dengan pengkhianatan. Satu orang masuk dalam parti berjanji untuk tolak parti yang memerintah kerana mereka terlibat dengan kleptokrasi, curi duit, rasuah dan sebagainya. Rakyat percaya akan apa dinyatakan oleh orang ini. Setelah rakyat pilih orang ini, mereka menolak harapan rakyat dan mengkhianati mereka dengan beralih untuk menyokong parti yang dulu katanya mereka melawan. Ini satu pengkhianatan juga. Yang keduanya ialah rakan-rakan orang ini dalam parti yang sama percaya bahawa dianya sama pendapat dengan mereka. Sebab itu mereka memberi tempat kepada orang ini. Tetapi apabila dah menang, mereka menolak pendapat yang sama dengan rakan-rakan mereka dalam parti. Sebaliknya pindah untuk masuk parti lawan. Ini juga satu pengkhianatan. Okey, faham. Bagi Terima kasih saya, Langkawi. janji kerjasama tubuh sebuah parti untuk tujuan tertentu, tetapi apabila menang, orang itu sudah alih untuk menyokong, bukan saya, menyokong orang lain, musuh kita. Terima kasih, Langkawi. Pengkhianatan. Apalagi nak berkenaan dengan pengkhianatan kalau tak faham apa maksud mengkhianati. Terima kasih. Terima kasih Langkawi. Untuk makluman Langkawi, saya sebetulnya kurang berminat berbahas soal siapa pengkhianat siapa ini. Sebab ini cerita, teringat kita cerita hang tua dengan hang jebat. Masing-masing ada dipertahankan. Walau bagaimanapun, pada peringkat awalnya rasa saya Langkawi orang pertama yang menerima kemasukan, bukan pengkhianat lah, kawan-kawan saya daripada UMNO kepada Bersatu. Dia penerimaan dia berpilih-pilih pula. Yang ini bersih, yang ini tidak bersih, yang itu hitam, yang ini putih. Jadi disitulah pergulakannya. Dan yang membimbangkan kita pula apabila Langkawi jadi Perdana Menteri, menjadi Presiden Konsel dalam satu gabungan, tiba-tiba meletak jawatan. Itu yang sebetulnya kita mau dengar. Kenapa letak jawatan tidak dimaklumkan? Siapa yang ajar Langkawi? Siapa yang nasihat Langkawi? Adakah apa ini? Armada yang nasihatkan? Ataupun batu pahatkah? Kinabatangan ada memohon masuk Bersatu ke tempoh hari? Saya tidak berminat. Beri lalu ya Muhammad. Saya tidak berminat untuk memohon. Langkawi minta. Sila. Langkawi.
Yang berhormat semua, sebelum sambung perbahasan ni sekejap lagi, saya ingatkan kita ni rang undang-undang perbahasan Langkawi yang peruntukan mula. perbelanjaan. Ya, isu Tapi perpaduan. Yang berhormat, saya tak tahu ada ke rang undang-undang pengkhianat ni? Ada perpaduan. Ada ke? Jadi yang berhormat, tinggal 3 minit 38 saat yang berhormat kinabatangan nak persilakan 30 Langkawi saat. ataupun nak habiskan. Langkawi 30 saat. No problem. Silakan yang berhormat Langkawi. Yang ini betul. Parti Bersatu pada masa itu tidak pernah terima orang UMNO. Oh, itu tak betul tu. Tak betul. Orang UMNO mestilah keluar daripada UMNO dan isytihar mereka adalah bebas sebelum mereka diterima. Okey, terima kasih. Itu kelirukan Dewan. Kelirukan Dewan tu. Ke Dewan tu. Dan Terima kasih. Kelirukan Dewan sungguh lah Langkawi ni. Terima kasih Langkawi. terdapat banyak syarat-syarat untuk mereka menyertai Bersatu. Hakikatnya terima orang UMNO juga. Itulah persoalan kami. Sudah tentu ada orang daripada UMNO ni yang menipu. Setelah masuk dalam Bersatu, mereka berlagak sebagai ahli UMNO dan sekarang ni bekerja untuk menolong UMNO. Inilah Ipah tertipu. kesalahan kami. Terima kasih Iaitu Langkawi. Kita percaya Saya ada 2 kepada minit lagi. orang, tetapi mereka mengkhianati kepercayaan kita. Okey, terima kasih Langkawi. Siapa Kena bertangan? siapa yang mengkhianati siapa, biar rakyatlah yang Kena bertangan. memutuskan. Datuk Pertua, Kena bertangan. sekejap. Sedikit, 5 Saya saat je. ada 2 kementerian yang mau sentuh lagi ni. Tak, ini mengenai perpaduan. Ingin menyokong pendapat Kina Batangan. Abah, Cik sudah. Paraga. 10 saat ya. Okey, Tuan Dipertua, tadi Kina Batangan dengan begitu bersemangat mengatakan perlu rakyat bersatu dan ianya perlu bermula dari sekolah. Kina Batangan juga telah mengatakan bahawa sekolah tidak perlu dibeza-bezakan sekolah rendah dan menunjukkan tidak perlu ada sekolah Cina, tidak perlu ada sekolah Tamil dan sebagainya. Adakah di sini Kina Batangan yang mengatakan bahawa kita perlu hapuskan sekolah vernacular? Terima kasih Tuan Ketua. Saya tidak pernah mencadang untuk menghapuskan, tetapi kita buat kajian mana yang terbaik untuk memastikan perpaduan negara kita ini senantiasa terjamin. Sebab kita ini negara majmuk, bukan seperti negara-negara lain. Di negara dunia, dimanapun tidak ada macam kita ini sistem dia. Di Malaysia saja yang ada. Bahasa macam-macam. Jadi ini perlu dilihat. Kalau mungkin bukan sekarang, kita lihat bagaimana kebaikan dia untuk sebuah negara. Kina Batangan, setuju tak kalau kita adakan RCI untuk melihat perpaduan dalam pendidikan? Itu yang keutamaan sebetulnya. Boleh kita masukkan dalam ucapan? Perlu Boleh ditubuhkan masukkan- RCI boleh untuk masukkan melihat dalam ucapan. perpaduan dalam pendidikan. Ya, Terima boleh, kasih boleh, Tuan boleh. Ketua. Datuk Pertua, saya ingin mensyurkan juga supaya kerajaan melihat bagaimana Kementerian Belia dan Sukan kalau boleh dipisahkan. Sebab kita lihat kementerian sebegini, belia tidak maju, sukan pun tidak maju. Dari dulu saya sudah syurkan, di Indonesia, di Filipina, di negara-negara luar, kalau dia kementerian sukan, sukan dia. Kalau Brazil, dia menteri sukan, tidak ada menteri belia dia. Jadi saya meminta kerajaan supaya Kementerian Belia dan Sukan dipisahkan. Kita mau belia, kita maju. Kita mau sukan, kita Tambah maju. 1 menteri lagi. Siapa yang macam kena penyangat tu? Saya ni betul hairan. Kalau saya berujar banyak betul semut, bising. Orang lain berujar diam-diam dia. Yang berhormat Kina Batangan banyak peminat. Oh, banyak peminat. Kelebihan dia. Oh. Boleh tambah 2 minit tu Pertua? Boleh. Okey, Ketua Pertua, terima kasih banyak. Saya juga melihat bahawa bagaimana Kementerian Pengajian Tinggi dan juga Pendidikan dipisahkan. Sebab dulu waktu menteri kita daripada mana ini? Simpang Renggam. Dia seolah-olah berhadapan dengan masalah. Sama ada mengurus sekolah rendah ataupun pengajian tinggi. Sehingga tercetuslah penukaran kasut lah, stukin lah. Jadi ini sebetulnya sebab itu saya amat bersetuju apabila dipisahkan kedua kementerian ini, bermakna menteri dia ada fokus bagaimana nak melihat budak-budak di sekolah rendah untuk Kina Batangan. diperkasakan, sebab mereka ini akan akhirnya menjejak kaki ke Setuju.
Terima kasih Kinabatangan. Kalau kita tengok semasa keadaan PH baru ni, Menteri Pendidikan telah meletak jawatan dan akhirnya diberi tanggungjawab kepada Perdana Menteri pada masa tersebut sebagai memangku Kementerian Pendidikan. Adakah ini menunjukkan bahawa Menteri terbeban dengan dua kementerian sepatutnya yang dipisahkan tetapi dijadikan satu? Ya, terima kasih Muhammad Setiu. Saya pun sebetulnya rakyat saya di Kinabatangan minta saya bertanya. Pada masa yang sama, Menteri Pelajaran letak jawatan, lepas itu Perdana Menteri letak jawatan. Dan sekarang mereka berdua sama-sama lagi. Bermakna memang sudah berpakat mungkin bahawa mereka terbeban dengan jawatan, jadi berehat dulu. Jadi itu mungkin satu pilihan yang terbaik, pikiran pun tidak terbeban, tidaklah terganggu oleh tekanan-tekanan mengurus dua agensi yang berat. Langkawi pun mengurus Jabatan Perdana Menteri dalam keadaan mungkin ekonomi tidak baik. Jadi berehat dulu, tidak apa. Memang kita ini manusia disuruh berehat, Tun. Jangan bimbang. InsyaAllah kalau ada rezeki ada lagi itu. Terima kasih Datuk Pertua. Terima kasih. Sekarang saya menjemput Yang Berhormat Kanga, kemudian Yang Berhormat Jelebu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu Saya wa nusalli dimaklumkan oleh SUDR 10 minit saja. 10 minit je. Rang undang-undang yang kita bincangkan pada tengah hari inilah satu amalan biasa dalam kerajaan apabila kementerian yang dicantum, dibubar dan juga dibentuk. Kali terakhir kita berbincang tentang rang undang-undang yang sama ialah pada yang telah diluluskan pada 15 Ogos 2018. Dan hari ini kita terpaksa berbincang sekali lagi rang undang-undang yang lebih kurang sama kerana kita tahu berlaku peralihan kuasa pada Februari yang lalu. Jadi yang di-Pertua, saya melihat rang undang-undang ini mempunyai dimensi politik dan juga ekonominya yang tersendiri. Jika kita tidak membincangkan RUU ini, pastinya kita sedang berbincang tentang RUU yang lain yang selaras dengan mandat rakyat untuk kerajaan melakukan reformasi secara menyeluruh. Tapi sayang, hari ini apabila terbentuk kerajaan baru, wakil-wakil rakyat yang di sebelah kerajaan cuba mengelak daripada mengambil tanggungjawab. Mereka mendakwa mereka berada di sana juga atas mandat rakyat, tetapi mereka sudah tidak berani lagi bercakap tentang manifesto-manifesto yang mereka menang semasa PRU 14. Jadi kita tidak mendengar lagi wakil rakyat PAS bercakap tentang menghapuskan PTPTN. Kita tidak lagi mendengar wakil-wakil rakyat Barisan Nasional bercakap tentang keperluan untuk melaksanakan kembali GST. Jadi ketika mereka jadi pembangkang, mereka berani bercakap macam tu. Bila dah kononnya mandat rakyat, bila jadi kerajaan, mereka sudah tidak berani untuk bercakap tentang perkara itu. Betapa lucunya kerajaan yang ada pada hari ini. Tuan Yang di-Pertua, saya ingin menghimbau sedikit situasi kewangan negara semasa RUU ini dibentangkan pada Ogos 2018. Yang pertama sekali, apabila Menteri Utama dibentuk, Kementerian Kewangan telah memaklumkan kepada Menteri Kewangan pada waktu itu bahawa perkara pertama yang perlu dilakukan ialah untuk menyelesaikan sebahagian daripada hutang 1MDB yang telah matang, iaitu sebanyak 143 juta lebih kurang yang perlu dilunaskan sebelum 30 Mei 2018. Bayangkan, belum pun kabinet tertubuh pada tahun 2018, kerajaan perlu menguruskan isu-isu kelemahan yang telah ditinggalkan oleh pentadbiran Barisan Nasional pada waktu itu. Yang kedua, oleh kerana RUU ini dibentangkan dan diluluskan pada 15 Ogos 2018, maka hanya selepas 3 bulan selepas PRU ke-14 barulah perbelanjaan biasa dapat digunakan oleh kerajaan untuk bergerak. Jadi kerajaan pada waktu itu hanya ada lebih kurang dalam 2 bulan sebelum pembentangan belanjawan 2019 yang berlaku pada awal November. Jadi kita tengok pada tahun 2018 seolah-olah ekonomi tidak bergerak. Kerana itulah dari segi prosedurnya yang mungkin kita patut fikirkan supaya tidak menjadikan satu beban pada masa akan datang. Dalam tempoh 5 bulan pertama Pakatan Harapan menjadi kerajaan, wang dalam akaun hasil disatukan telah disahkan oleh akaunten negara, itu Datuk Saad Esa, hanya tinggal sebanyak RM450 juta ringgit sahaja. Ini bermaksud BN telah membelanjakan lebih 96% wang dalam akaun ini sejak Disember 2017. Saya masih ingat pada waktu itu Yang Berhormat Pendang ketika berada di sini, lebih kurang di sini, beliau berkata jumlah RM450 juta ringgit ini nak belanja, nak buat kilang spender bolehlah.
tapi untuk melanjutkan sebuah kerajaan kita tidak boleh. Jadi benar ada lagi berbilion ringgit yang ditinggalkan, tetapi wang ini ada dalam akaun pinjaman disatukan dan juga akaun amanah disatukan, yang mana kerajaan persekutuan tidak boleh menggunakannya sewenang-wenangnya. Menambahkan lagi kepada keperitan ini, apabila kerajaan Pakatan Harapan terbentuk pada waktu itu, GST kita mendapati bahawa lebih kurang hampir 20 bilion GST tidak dipulangkan oleh kerajaan yang lama sejak pada tahun 2015. Yang mana ketika itu dalam tabung bayaran balik GST hanya ada lebih kurang dalam 148 juta sahaja. Jadi mengikut peraturan bayaran balik ini sepatutnya dilakukan dalam tempoh 14 hari bekerja atau dalam tempoh praktik selepas penyata GST 03 diterima secara elektronik. Manakala bayaran balik dalam tempoh 28 hari bekerja atau dalam tempoh praktik bagi penyata yang diterima secara manual. Ini tidak ada, jadi kerajaan pada waktu itu terpaksa mengambil lebih daripada dividen khas daripada Petronas untuk membolehkan bayaran balik ini dibuat secara bertahap, yang mana kita tahu dari semasa ke semasa. Jadi saya minta kalau boleh kementerian menjelaskan berapa banyak dah pulangan telah diberikan semula kepada peniaga-peniaga, kerana kita tahu pada waktu itu sejak 2015 ada yang tidak dipulangkan lebih daripada 120,000 syarikat yang terkesan. Mereka mendapat gangguan dari segi aliran modal perniagaan, dan ini sudah tentulah menimbulkan rasa kurang senang, menyebabkan ekonomi negara tidak bergerak dengan baik. Ia juga menunjukkan kegagalan Barisan Nasional mengawal corak perbelanjaan kerajaan. Saya tidak ada masa, saya tidak bagi. 36 Ia juga menunjukkan 36-12. Apa dia, Rau? 36-12.